اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-17 daripada atas. Muka surat 14, baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-15-nya, ke-15 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, mengerjakan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang membatal ia sesuatu, mengerjakan sesuatu yang membatal ia sesuatu akan puasanya. Mengerjakan sesuatu perkara yang membatalkan ia sesuatu akan puasa. Perkara yang dilakukan tu membatalkan puasa, perkara yang sama juga membatalkan sembahyang. Contohnya hak jelas makan dan minum lah. Hak jelasnya makan dan minum. Makan dan minum jelas membatalkan puasa dan juga membatalkan sembahyang. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa apabila dilakukan di dalam sembahyang, ianya membatalkan sembahyang juga. Umpama makan, umpama minum, umpama memasukkan sesuatu ke dalam rongga contohnya. Itu sesuatu yang membatalkan puasa, dilakukan ketika sembahyang, ianya membatalkan sembahyang juga. Jadi maknanya kalaulah dalam sembahyang ada sisa-sisa makanan, kita telan ketika sembahyang di siang hari Ramadan, batal kedua-dualah. Puasa pun batal, sembahyang pun batal. Kita dalam sembahyang, kita telan hak sisa-sisa hak kita makan sahur ketika sembahyang subuh contohnya lah, maka batal puasa kita dan juga batal sembahyang kita. Sebab sesuatu perkara yang kita lakukan membatalkan puasa, perkara yang sama juga membatalkan sembahyang. Itu yang ke-15. Tetapi yang ke-15 ni banyaklah. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ni banyak. Jadi perkara yang sama juga membatalkan sembahyang, tapi hanya letak satu nombor je lah. Letak pada satu nombor, nak perinci perkara mana yang membatalkan puasa, kena buka di tajuk puasa lah. Buka di tajuk puasa. Hak dalam hak jawi ni muka surat 33 tu. Muka surat 33 bermula yang membatalkan puasa itu 9 perkara. Jadi di sini
hanya satu je. Satu daripada 21 perkara yang membatalkan puasa, yang membatalkan semayang, mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa, di tajuk dia tu ada 9 perkara. Tapi hak mudah cerita ni kok, makan dan minum. Dan juga perkara-perkara lain yang membatalkan puasa, ianya membatalkan semayang. Ke-16 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, melebih ia akan rukun fi'li. Melebih ia akan rukun fi'li dengan sengaja. Melebihkan rukun fi'li, bukan rukun qauli, dengan sengaja. Ini membatalkan sembahyang. Kalau dia melebihkan rukun qauli, contohnya dia membaca Fatihah 2 kali, itu tidak membatalkan sembahyang, hanya makruh juga. Yang membatalkan sembahyang adalah melebihkan rukun fi'li. Melebihkan rukun fi'li ni dengan sengaja. Kalau terlupa, bukan hanya melebihkan satu rukun fi'li, bahkan satu rakaat yang di dalam tu ada beberapa rukun fi'li, dengan terlupa pun tak batal. Kalau terlupa, bukan hanya melebihkan satu rukun fi'li tak batal, melebihkan satu rakaat. Di satu rakaat yang dilebihkan tu, naik rakaat kelima zuhur contohnya, di situ berapa rukun fi'li? Berdiri, rokok, iktidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. Berapa rukun fi'li yang dilebihkan? Satu rakaat. Soalan terlebih rakaat ni, maknanya melebihkan satu rakaat, di dalamnya ada 4-5 rukun fi'li, tapi dengan terlupa, tidak membatalkan sembahyang. Hak ni dengan sengaja membatalkan sembahyang. Rokok 2 kali, sujud 3 kali, tu contohnya lah. Sujud 3 kali, tu dia panggil melebihkan rukun fi'li. Melebihkan rukun fi'li. Ni contoh yang tidak berlaku lah, sebagai ilmu je lah. Contohnya, kita semayang duduk. Sebab kita uzur. Permulaan kita rokok tu belum sempat tamakninah, kita sudah hilang uzur, hilang pening kepala, tapi rokok tu belum tamakninah. Kita wajib kena berdiri segera serta merta, dan dalam keadaan rokok sambung dalam berdiri. Ada ni. Ni perkara yang ilmu je lah, kita nak faham kadang payah juga. Dia begini, kita semain duduk kerana kita pening kepala contohnya. Bila hilang uzur, kita wajib berdiri segera. Jikalau kita di dalam membaca Fatihah, jikalau kita di dalam rokok, jikalau kita di dalam iktidal, yang mana uzur kitanya pening kepala contoh, kita membaca Fatihah dalam keadaan duduk, rokok dalam keadaan duduk, iktidal dalam keadaan duduk. Tetapi kalau kita hilang uzur, hilang sakit, hilang pening contohnya, kita wajib berdiri serta merta. Kita selesai membaca Fatihah, selesai membaca surah, kita rokok dalam keadaan duduk. Kan kita semain duduk, kita rokok, kita tundukkan tubuh kita ke hadapan untuk rokok semain duduk. Kita tunduk tu tiba-tiba, ni ilmu lah, payah nak jumpa juga ni, hilang pening kepala. Tapi masa hilang pening kepala tu, kita belum lagi dapat tamakninah dalam rokok keadaan duduk. Kita tunduk tu hilang pening kepala,
Kalau kita sebelum rokok hilang pening kepala dah, kita wajib berdiri serta merta, kemudian barulah kita rokok. Kalau contohnya ketika membaca surah, di hujung surah kita hilang pening kepala, kita wajib berdiri serta merta dan kita rokok di dalam berdiri macam biasa. Tapi masa kita hujung membaca surah tu, kita masih lagi pening kepala, kita tunduk rokok, belum lagi dapat tamakninah dalam rokok, kita hilang pening kepala. Maka kita wajib berdiri serta merta, menyambung rokok tadi dalam keadaan duduk kepada rokok dalam keadaan berdiri. Faham tak ni? Kita duduk, kita tunduk ke hadapan, rokok semasa duduk, kita hilang pening kepala, kita angkat tubuh kita berdiri, kemudian kita pun sambung rokok dalam keadaan berdiri. Faham? Kita rokok dalam keadaan duduk, hilang pening kepala, kita pun berdiri, kita buat betul tubuh, baru kita rokok semula. Kita buat betul tubuh tu, kita sudah mengulangi rukun berdiri. Apa tak ni? Tadi rukun berdiri berpindah pada rukun duduk sebab kita uzur. Ada, tapi di situ asalnya rukun berdiri ketika kita semai duduk, ketika membaca Fatihah tu. Tapi oleh kerana kita uzur, rukun berdiri berpindah pada rukun duduk. Tiba-tiba kita rokok dengan duduk ni, hilang pening kepala, kita bangun, kita betul tubuh, berarti kita mengulangi rukun fi'li berdiri tu, batal sembahyang. Ada ni. Jadi hak rokok duduk ni hilang pening kepala, kita wajib bangun segera tu, bangun dalam keadaan tunduklah, jangan buat tegak. Tunduk. Jadi sambung rokok dalam berdiri. Kalau kita tegak balik tubuh, berarti kita mengulangi rukun berdiri. Baru kita nak rokok semula, tak boleh. Mengulangi, melebihkan rukun fi'li dengan sengaja, batal sembahyang. Dia gitu. Kalau tu tak, kalau main pening mula, tu dah kira turun mula. Sekarang ni apabila kita uzur, kita semain duduk, bila kita kuasa, kita semain berdiri. Lepas tu kalau semula-semula samalah, kalau kita uzur kita semain duduk, kalau kita berkuasa kita wajib semain berdiri. Dah ni. Maksud saya naik tu pening mula. Fahamlah, bila uzur semain duduk, bila kuasa semain berdiri. Tak kira lah semula halik mana tu, semula tak kira. Kuasa semula ke, pening semula ke, kuasa semula ke, pening semula, so kira lah. Bila kuasa wajib berdiri, apabila uzur semai duduk. Tu je. Dalam 3 keadaan, ketika membaca Fatihah, ketika rokok, ketika i'tidah. Kuasa wajib berdiri, lemah barulah semai duduk. Tiba-tiba kuasa wajib berdiri segera, lemah balik duduk. Gitulah. Tapi dalam keadaan posisi yang sama lah. Kalau tengah rokok baru rokok. Macam mana? Dah jangan panjang ni, benda cerita ilmu je ni. Nak rokok, belum sempat tamat ninah, lepas tu hilang pening kepala, nak cerita berapa payah, dah main pening sampai ke selesai lah. Ni cerita nak nampak macam mana seperti melebihkan rukun fi'li. Seperti melebihkan rukun fi'li. Setakat tu je lah. Bila pula pening, tunduk je nak rokok, hilang pening. Biasa dah pening lah. Gitulah. Ni Nabi sebut tadi hanya sebagai ilmu. Hak tu tak payah kita panjang lah. Tak payah panjang tu. Tapi maknanya dipanggil kita melebih dah tu. Sebab tadi kita duduk sebagai ganti rukun berdiri, kita tunduk dah untuk rokok, mana kita sudah berpindah tertib semayang daripada berdiri asalnya, pindah pada duduk kepada rokok. Dalam rokok tu hilang pening kepala, kita wajib kena sambung rokok di dalam berdiri. Tapi janganlah sebelum nak sambung rokok tu kita betul balik tubuh, berarti kita sudah mengelebihkan, mengulangi rukun berdiri. Situ je lah. Hak ni hak berkaitan dengan melebihkan rukun fi'li. Ada pun rukun qauli seperti saya sebut tadi, hukumnya adalah makruh. Kita melebih dengan bahawa kita membaca Fatihah 2 kali. Hukumnya makruh. Dia melebih rukun qauli ni, membaca Fatihah 2 kali ni, bukan kata satu Fatihah barulah makruh.
Satu ayat sekalipun. Satu ayat sekalipun. Ini contoh ni. Ini musim-musim tarawih lah. Musim-musim tarawih ni ialah dia pelik juga. Orangnya qori sangat. Bila qori ni napah dia gagah. Tapi dia suka wasal tempat wakaf. Kemudian dia wakaf tempat wasal. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, tempat wakaf di wasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tempat wasal di wakaf. Ada ni. Ni kadang-kadang di wasah habis. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di wasah belaka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tepat wasah di wakaf pula dah. Tadi tu tempat wakaf belaka tu. Bacaan sunnah nabinya, Nabi baca Alhamdulillahi rabbil alamin, sahabat menceritakan summa yakif, Nabi berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, summa yakif, kemudian Nabi berhenti. Maliki yaumiddin, summa yakif, Nabi berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, summa yakif, Nabi berhenti. Itu hak sunnah. Berhenti di tiap-tiap hujung ayat puasa. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tepat tanya tu imam lah, sebab apa dia buat begitu? Janggal. Dengar ni jadi tiap makawih seumpama tu. Janggal. Tempat wakaf diwasalkan, tempat wasa tiba-tiba diwakafkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mazhab Syafi'i kita di situ tempat wasal. Adapun kalau timah-timah Arab, dia akan wakaf di situ walaupun sebelum tu dia wasal. Sebelum tu dia wasal. Tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim pasti dia wakaf. Sebab itu mazhab mereka. Situ hujung ayat. Kita bermazhab Syafi'i ni, di situ bukan tempat wakaf, itu tempat wasal. Wasal lebih afdal daripada wakaf. Hak orang Arab tu di mazhab dia tu lain cerita. Orang kita ni, hak tadi tu dia wasal belaka dah 2-3 ayat Fatihah tu. Walah Fatihah ni kalau betul-betul nak wasal yang tidak afdal lah. Dia nak wasal juga, dia nak wasal juga, dia kena jaga wakaf tam yang 4. Wakaf tam yang 4 ni tak boleh nak wasal dengan hak selepas. Wakaf tam yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf tam yang kedua Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu wakaf tam yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu wakaf tam yang ketiga. Ya ke? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan duk sambung dengan sebelum, jangan duk sambung dengan selepas. Bawalah daripada siratal ladzi sampai ke waladdallin, wakaf tam yang keempat. Kalau nak wasal tapi tidak afdal wasal tu khilaful aula. Ni dak sambung dengan iyyaka na'budu dia wasal. Kadang-kadang dia ambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Situ tu nak wakaf tu kenapa? Jadi tarawih lah kadang-kadang baca seumpama tu. Sebut tadi dah khilaful aula. Khilaful aula kurang utama. Tak molek. Tak batas mayang, bukan kewajipan.
Tapi ikut sunnah lah tempat mana yang kita kena wakaf, hujung ayat. Tanya kita kalau di luar sembahyang tak apa kan. Sama je lah. Kita baca mengikut hak sunnah. Kita wakaf di hujung ayat. Macam orang kata baca Al-Fatihah senapah, nama Ali baca sama dia. Dalam semayang boleh senapah pun dah boleh ya. Disebut sama dia kan. Dah sama, dalam semayang lah sama derek. Buatlah sama derek pun. Buatlah. Tapi khilaful aula. Cuma yang saya nak hak kata hak melebihkan rukun qauli ni, dia tempat wakaf dia wasal, tempat wasal dia wakaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi tempat wakaf ihdinas siratal mustaqim dia wasal, siratal ladzina an'amta alaihim tempat wasal dia wakaf. Tiba-tiba dia undur balik. Ambil lajak, undur balik. Siratal ladzi. Tadi baca dah siratal ladzina an'amta alaihim. Tu dia panggil apa tu? Mengulangi rukun qauli. Makruh hukumnya atau pandangan muktamad. Batal hukumnya pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pada ni. Sekarang kita hak batalnya melebih mengulangi rukun fi'li batal. Melebih mengulangi rukun qauli makruh. Tapi pandangan dhaif mengatakan melebihkan rukun fi'li batal, melebih mengulangi rukun qauli sama je, batal juga. Mana contoh melebihkan rukun qauli? Walaupun hanya mengulangi satu ayat, setengah ayat saja Fatihah tu, dia panggil mengulangi dah, melebih dah. Jadi sekarang ni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dia baca dah, lepas tu dia tak sambung, dia undur balik. Siratal ladzi, apa pun undur balik. Tahu kan? Kata orang kata, ambil nafas semula, mundur balik. Dia mengulangi akan siratal ladzina an'amta alaihim yang ni sudah baca, baru dia wasal sampai waladdallin. Jadi dia panggil apa? Mengulangi siratal ladzina an'amta alaihim setengah ayat. Sekalipun makruh. Pandangan dhaif mengatakan batal sembahyang. Hak saya sebut mula-mula tadi, tempat wakaf dia wasal, tempat wasal dia wakaf, dia ulang balik siratal ladzina an'amta alaihim, barulah dia pun terus sampai ke waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dia wasal tempat wakaf, dia wakaf tempat wasal, dia undur balik, dia ulang semula siratal ladzi. Hak dia baca dah tadi untuk terus sampai ke waladdallin. Tapi dia panggil dia mengulangi rukun qauli. Hukumnya makruh, pandangan dhaif kata batal sembahyang. Tapi di situ kok, pertama tempat wakaf dia wasal, yang kedua tempat wasal dia wakaf, dia mengulangi balik akan ayat Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim. Ini biasa berlaku lah ni. Terawih mai fardu ke, kalau hak wasal banyak daripada awal tu terawih lah. Tapi hak mengulangi siratal ladzina an'amta alaihim tu biasa berlaku walaupun sembahyang fardu. Sebab sembahyang fardu dia baca dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dia pun ambil siratal ladzi, ambil balik, undur semula, mana dia sudah mengulangi siratal ladzina an'amta alaihim yang telah dia baca tadi. Mengulangi setengah ayat je, dia panggil mengulangi, melebihkan rukun qauli. Walaupun pandangan muktamad tak batal, tapi makruh, tapi pandangan dhaif batal. Sama dengan melebih dan mengulangi rukun fi'li batal, melebih dan mengulangi rukun qauli pun batal juga. Itu tempat wasal. Kalau di tempat wasal dia wakaf, dia berhenti, dia tak seulang, dia sambung je. Sambung, jangan ulang. Tapi kenapa pula dia nak pergi wakaf situ? Dia tak tahan sebab dia ambil siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti situ. Tak tahannya. Situ tu dia pergi langgar tu kenapa? Dia pergi wasal kenapa? Sekarang ni dia wasal. Siratal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi.
Kenapa digi wasa situ? Wakah lah. Ambil daripada siratal waktu permulaan ayat. Jadi digi wasa tempat wakah. Jadi pun wakah di siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, kata dia tak ada nafas dapat dia pergi wasa hok tempat wakaf yang sebelum. Lepas tu tiba-tiba undur balik baca siratal ladzi pula. Tambahan pula musim-musim tarawih ni ada pula hok baru-baru, hok budak-budak yang kadang-kadang begitulah. Kita orang tua hok duk belajar-belajar gitu, budak yang pekohnya tidak berapa belajar molek, tak bukan. Kita bulan Ramadan ni. Kita bulan Ramadan nak cari kelebihan. Lebih ke kita turut imam yang fakihnya tidak, ilmu pekohnya tak berapa belajar mana. Betul, ilmu pekoh tak belajar mana. Apa tu imam kampung kita tu tak jadi ke? Tu imam kampung kita baca Alhaakumut Takasur, okey ya? Alhaakumut Takasur afdal, sebab dia panggil suratun kamilah, surah yang lengkap, yang ada bismillah di awal, yang ada hujung surah. Dia panggil suratun kamilah, surah yang lengkap, surah yang sempurna. Itu lebih afdal. Macam medah lah orang tua buat. Tambuhlah Alhaakumut Takasur wal asri, tambuh. Nak cari hak terimang, hak baca Quran besar, hak hafaz Al-Quran. Hak hafaz Al-Quran baguslah, sebab kita nak khatam Al-Quran. Dok dipanggil orang hafaz Al-Quran, disuruh baca pendek-pendek, kerak pendek-pendek, tak capai maksud, tak afdal seumpama tu. Kita cari orang hafaz Al-Quran, kita nak supaya mereka, kalau mereka bertugas, kita kata mungkin tidak sampai kepada akhir Ramadan, sebab mungkin mereka nak balik kampung. Mungkin malam terakhir itu malam yang ke-26 ke 27 ke 28 ke, sebab dia nak balik kampung dia. Tapi makna dia kena bajet dah. Malam waktu terakhir sebelum dia balik 26 ke 27 ke 28 ke khatam. Dia kena bajet dah. Kan ada ni. Kalulah tu imam tu anak kampung, sampai ke malam terakhir lah khatamnya. Tapi kalau tu imam tu kampung luar, dia mesti kena balik awal sikit. Jadi dia punya target dia baca-baca tu untuk khatam. Itulah cara dia. Tapi kalau nak khatam seumpama ni, dia tidak boleh tak memada panggil seorang imam, dia kena ada dua. Faham tak ni? Dia kena ada bergili-gili dua tahfiz, dua ni. Orang hafal Quran ni dua digili. Hak ni di imam, hak ni tunggu belakang, jaga belakang kalau ada apa semua kan. Lepas tu dia gili, barulah boleh khatam. Kalau seorang, dia agak payah sikit nak khatam. Masalah kita ni cari seorang, kemudian dia suruh baca pendek-pendek, kerak. Hak ni tak jadi. Baik, ambil Alhaakumut Takasur, tak payah belanja makan, tak payah. Kalau nak cari hak timah hafal Quran, kita kena target khatam dalam bulan Ramadan. Kena baca panjang lah, nak baca panjang. Dia panggil orang hafal Quran, ni orang masjid lah. Lepas tu dia arah pula kepada tu imam tu. Tu imam tu mari memang nak khatam Quran. Dia arah pula, tu imam jangan baca panjang. Dia arah pula ke tu imam. Ni orang pegang masjid Tok Jahil. Oh janganlah, pihak berkuasa agama minta-minta lah, pantaulah masjid. Janganlah serah masjid kepada orang jahil agama. Walaupun masa dahulu dia bos kamu, sebab dia berpangkat, tapi dia jahil agama. Jahil agama satu lah, serta dengan sombong angkuh. Dulu dia sombong angkuh masa dia jadi bos. Pekerja bawahan ni pakai kena tu ke dia je. Lepas pencing, nak pergi masjid, nak di bos di masjid pula. Lepas tu orang pejabat ni pula kena ni, beri pula ni sama bos dia dahulu. Itu masjid, bukan balai raya, bukan bangunan sivik. Orang yang serah masjid pada mereka yang tidak berkelayakan, orang yang serah tu sendiri akan berhadapan di mahsyar. Orang yang pegang masjid yang dia tidak berkelayakan tu, dia pun mahsyar juga. Tapi yang beri tugas, orang yang merosokkan masjid, orang jahil yang nak atur pekerjaan agama dengan keangkuhan, dengan kesombongan.
Saya pernah tengok depan mata orang tua ni ya ada perkara yang dia tegur dalam masjid dia boleh marah orang tua tu depan saya. Haji tak solat lagi dalam masjid ni, dia boleh marah gitu dengan muka-muka dia tu sombong. Cakap dia memang sombong, cakap tahu dah, tapi dengan kesombongan depan saya dia boleh halau orang tua tu. Mana ada pegang masjid comel masjid, comel apa orang tu orang rosak. Orang sombong pegang masjid, seolahnya kita bagi masjid kepada orang yang berhati iblis. Sebab sombong ni sifat iblis. Kalau kita beri masjid pada orang sombong, berarti kita serah masjid tempat sujud kepada orang yang berhati iblis. Orang yang serah tu mahsyar nanti kamu akan dipertanggungjawabkan. Ini masalah tempat ibadah. Carilah pengurusi masjid yang orang yang berilmu, orang yang tawaduk. Tak berilmu pun tak apa, orang yang sentiasa menuntut ilmu. Tak syarat dia berilmu, janji dia orang yang dahagakan ilmu, orang yang sentiasa menuntut ilmu, orang yang mementingkan majlis ilmu. Gitu tak apa dah. Tidak berilmu pun tak apa. Jangan cari orang yang jahil ilmu setakat untuk majmu'ah saja. Kalau mengajar ilmu kau masuk isyak aja, berhenti saya nak main isyak. Dia bukan nak ilmu. Kalau ilmu pula cerita bab takabur dah lama lah, kena buang apa tu. Sebab apa? Kata ke dia. Padahal kata ke dia pun dia berasa. Gitu lah. Ada ni. Tapi kalau orang tu orang masjid yang memang loba pada ilmu, dahaga ilmu, kalau kita berhenti awal, ustaz awal lagi tu panjang kok. Tu orang kita nak orang gitu lah pegang masjid. Tak syarat berilmu, tapi nak orang yang loba, orang yang dahaga, orang yang sentiasa nak menambah ilmu. Dan orang yang tawaduk, yang sentiasa mendengar apa pandangan, apa luahan ahli jemaah, walaupun siapa ahli jemaah tu sekalipun. Satu penting. Dan orang yang kita nampak dia sentiasa nak menyerahkan tugas kepada orang yang lebih berkemampuan. Kita nampak dia macam bukan nak situ, tapi hanya terima amanah sebab dia amanahkan. Tapi kalau ada orang-orang hak tu dia pun macam nak melepaskan jawatan. Sebab apa? Saya orang tua dah, saya tak mau mikir banyak dah. Tapi kadang-kadang teruskan. Mana kita nampak dia bukan nak jawatan. Jangan kita beri jawatan di masjid pada orang yang memang nak ke jawatan, jangan beri. Memang ada musuh masjid yang mana dia sentiasa menawar diri supaya digantikan. Ada orang lain yang lebih berkelayakan. Tapi payahlah. Kita orang ni pula, orang gitulah kita tak ambil dia bundur. Pandai ni. Orang yang nampak dia tak embuh sebenarnya. Sebab apa? Besar tanggungjawab. Dia tak pernah. Hak tu yang kita nak. Hak nampak sangat nak, hak tu lah kadang-kadang kita tak suka. Nampak sangat dia nak kepada pangkat kedudukan. Mana panggil tu imam hafal Quran, tapi arah pula ke tu imam baca pendek. Dia nak khotang macam mana? Dah masa tadilah 26 27 malam je, bukan 30 malam. Tadi nak balik kampung kan. Jadi pun baca pendek-pendek. Saya pernah tanya, Pak Imam, kenapa baca pendek-pendek? Nak khotang Quran macam mana? Kami memanglah datang untuk khotang Quran sebab kami datang berdua, dia kata. Bila datang berdua memang kami target nak khotang Quran. Lepas tu musim masjid kata baca pendek-pendek je. Ni kata orang jahil. Apa payah? Kalau jepun orang jahil seumur tu apa payah? Sebab apa? Dia lenguh, dia sakit lutut. Tu hal kamu. Itu hal kamu. Oh, kata susah. Tapi kalau hanya jemput seorang, lepas tu baca pendek-pendek, tak payah lah. Ambil wadduha alha cukup lah tikmah kapung. Lebih afdal. Sebab di suratun kamilah. Ni kadang-kadang ambil memang bukan hafal Quran, tikmah kapung je. Dia apa Al-Baqarah. Ni tarawih ni, baca Al-Baqarah, baca apa tu dia sekarang baca pun lekat-lekat. Apa panggil apa ni? Apa panggil? Kita panggil apa? Nebeng. Apa ada nebeng? Nebeng tau. Bahasa stand up panggil apa? Nebeng apa? Panggil apa?
Nebeng, kamu bukan hafal Al-Quran. Bacalah wadduha alha. Yang kamu nak baca Quran besar tu. Lepas tu baca pula tak sedap mana. Suara pula tak sedap, bacaan pula tak sedap. Lepas tu lekat-lekat pula, kena orang tolong pula belakang. Allah nebeng kata. Ni ada biasa tu. Tik kampung sendiri. Sebab apa? Oh, kampung tak ambuh alha dia kata. Kampung nak Quran besar. Dia pun ambil Al-Baqarah tu je kok. Ulang tu je. Tak payah, tak afdal seumpama tu. Tak afdal. Yang afdalnya ambil surah yang ada bismillah dan surah ada penghujung. Dia panggil suratul kamilah. Melainkan ambil tengah surah tarawih ni tarawih bulan Ramadan dengan matlamat untuk khatam satu Al-Quran. Tu baru comel. Tu baru comel. Ada ni. Tapi kena carilah hak fakih, hak pandai pekoh. Jangan hanya baca sedap saja, cara pandai pekoh. Kena selidik jugalah tempat-tempat macam mana. Ada tempat-tempat yang memang dia hafal Quran tapi hukum hakam comel. Ada tempat yang tak tahu ke mana tauhid, pekoh, tasawuf, tak tahu ke mana pun ada juga. Sebab sekarang ni ditumbuh macam cendawan lepas hujan apa. Jadi banyak tumbuh yang mana yang tidak berkemampuan hanya hafal Quran. Ada tempat yang seumpama, walaupun tidak semua, tapi kita kena pilih lah. Tempat yang mana tauhid dia comel, pekoh dia comel, tasawuf, tempat pengajian dia. Lepas tu dia hafal Quran, mana dia semayang comel. Macam gitu. Ni mari ni cerita kampung lah ni. Dia kampung tak adalah tak ambuh wadduha alha. Dia pun carilah. Maka tempat tu hantarlah. Budak lagi dia hantar. Allah tu dah puas hati dah. Dah budak belum berkahwin. Hati dia tak akan khusyuk sebagai orang tu yang sudah berkahwin. Tanda ni. Tak apalah kalau dia berilmu, tak apa. Ilmunya tidak ada. Quran je lah. Tanda ni. Lepas tu mari seorang saja, bukan nak khatam pun. Baca pendek-pendek je. Quran besar. Pada satu malam tu kaki dia betih dia nyamuk gigi betih dia. Tangan tak sapa, dia angkat kaki sebelah dia garu. Kaki sebelah dia garu betih dia sebelah. Orang kampung tengok kaki tu anggota besar tu berapa kali bergerak. Atau balik semula. Tak bodoh. Segi orang kampung. Akhirnya orang kampung ambil tu mana? Tu memang alhaakumut takasur juga. Itulah. Dia main mengadu pula ustaz. Kita dah munggu orang kampung tak ambuh tu Imam Alha dia kata. Tu Imam Alha dia panggil. Dia tak ambuh. Dia cari tempat pengajian. Apa ustaz taklah dia semayang mula-mula tu dia banyak bergerak, banyak berdeheng. Berdeheng batas mai tak bicara nanti berdeheng. Berdeheng boleh ada. Sampai satu ketika dia angkat kaki sebelah, dia garu betih sebelah, kerak dia garu. Lepas tu habis dah. Orang kampung hilang sabar dah. Atau balik. Akhirnya terpaksa lah ambil timang alha. Baru tahu. Ada ni. Jangan hanya baca sedap. Pekoh tu penting. Kena belajar. Tambah bila kita ada imam. Ada imam-imam ni bagus. Dia sentiasa menambahkan ilmu. Sebab dia menyadari bahawa menjadi imam ni satu tugas yang besar. Mengepalai tiang agama. Tugas yang besar kerana mengepalai tiang agama. Mana dia sentiasa berusaha untuk menambah ilmu. Sebab akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Kita mengepalai sembahyang tiang agama ni, kita akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Maka dia berusaha untuk menambah ilmu. Tapi ada juga setengah-setengahnya yang segelintirnya hanya menjadi imam ni sebagai satu kerjaya. Sebagai satu mata pendapatan kehidupan dia. Tak penting dah ilmu-ilmu. Orang mengajar pun dia lari. Dia hanya bertugas sahaja. Sebab itu adalah mata pencarian dia. Bukan kata dia nak cari masjid ilmu. Orang mengajar pun dia keluar dari masjid, dia boleh pergi minai kedai kopi. Yang cerita betul. Isyak dia mari pula. Pada ni. Mana dijadikan tugas imam ni sebagai kerjaya semata-mata. Tapi hak tu imam hak bagusnya, dia diamanahkan menjadi imam, mengepalai sembahyang tiang agama. Dia pun menyedari tanggungjawab, dia berusaha untuk menambahkan ilmu. Ini bawa tu. Ada ni. Kita kena cermat sikit lah.
kita bulan Ramadan ni kita beribadah, nak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni duduk belajar sama-sama, time semayang kita cari tu imam yang tidak belajar hak bab akidah, tak belajar bab fiqh, bukan dia gitu. Bukan dia. Jadi kena jagalah hak masuk rukun qauli, nak jaga macam mana rukun fi'li. Tapi saya bicara tadi tu hak bab aula tidak aula je. Hak masalah wakaf, wasa tempat wakaf tu, itu masalah khilaful aula, dia tidak membatalkan sembahyang. Dan setengah mereka tidak makruh pun, tapi khilaful aula kurang utama. Cuma yang saya sebut tadi tu dia mengulangi balik. Dia baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dia pun ambil semula siratal ladzina, dia panggil mengulangi. Melebihkan rukun qauli hukumnya makruh. Hak batalnya melebih akan rukun fi'li dengan sengaja. Dengan sengaja baru batal. Kau lupa, bukan kata satu rukun fi'li, satu rakaat. Satu rakaat dilebihkan. Di satu rakaat tu berapa rukun fi'li di dalam tu? Dengan lupa tak batal. Dengan sengaja batal. Dia terlupa. Rakaat sudah cukup 4 rakaat. Dibangkit pada rakaat yang kelima dengan lupa. Jadi berdiri tu rukun fi'li tu, melebihi rukun fi'li tu. Kan berdiri rukun fi'li kan, rukun perbuatan. Membaca Fatihah rukun qauli, rukun bacaan. Dia berdiri rakaat kelima, makmum pun subhanallah. Dia pun mari teringat. Ya sungguh, lebih dah ni rakaat kelima dah ni. Tiba-tiba dia tak turun. Disudahkan juga satu rakaat kelima tu. Batal semayang. Dia kata kalau turun batal, dia kata. Sebab apabila sudah berdiri tegak, sudah masuk pada rukun, tidak boleh turun kembali, dia kata. Hak tu berdiri rakaat ketiga. Nak turun pada tasyahud awal tak boleh lah. Itu ditinggal tasyahud awal, sunat abad bukan rukun. Dia tegak rakaat ketiga, Allah. Tasyahud awal tak baca tadi, nak turun kembali tak boleh. Kalau turun batal. Sebab dia sudah masuk pada rukun berdiri rakaat ketiga. Sekarang ni dia berdiri rakaat kelima, ada rukun ke di situ? Sudah masuk pada rukun berdiri, tak boleh turun kembali. Berdiri rakaat kelima tu rukun ke? Ni ada seumpama tu. Jadi mula-mula dia naik rakaat kelima berdiri tu, lupa, tak batal. Dia sedar je, lebih ni. Dia tak turun, batal semayang dia. Sebab apa? Dia sudah melebihkan berdiri rakaat kelima dengan sengaja. Dia pergi salah faham masalah berdiri tinggal tasyahud awal, tegak ada, makmum subhanallah, tak boleh turun kembali. Sebab sudah masuk pada rukun berdiri rakaat yang ketiga, tak boleh nak turun kepada tasyahud awal, hanya sunat abad. Adapun kalau kita berdiri tegak dah, rakaat yang kedua, tiga, empat, dia kira tegak dah. Allah, tadi sujud sekali baru. Duduk antara dua sujud pun belum. Waktu wajib turun semula. Sebab berdiri tu bukan tempat dia tu. Sebab tertib semayang tak betul. Kan nak pergi berdiri kan, mengikut tertib semayang, sujud kena 2 kali dulu, baru boleh berdiri. Jadi di sujud yang pertama, akad kepala tu yang berdiri. Hak tu bukan rukun tu. Sebab dah ikut tertib. Dia pun sedarlah, sujud baru sekali. Dia pun wajib segera kena duduk antara dua sujud, turun balik, duduk antara dua sujud, barulah sujud yang kedua, barulah kembali berdiri. Hak tu berdiri bukan rukun, sebab dia tidak ikut tertib. Tapi dengan salah, dengan terlupa, tak atas. Hak tu wajib turun kembali. Yang pula, saya tegak dah berdiri ni, sujud sekali, tak boleh turun balik. Kenapa tak boleh turun balik? Sebab sudah masuk pada rukun berdiri. Belum lagi rukun berdiri. Sebab tertib semayang ni kena sujud 2 kali dahulu. Hak berdiri dah tak boleh turun kembali. Hak berdiri kat ketiga, tertinggal tasyahud awal. Sama juga dengan berdiri kat kelima. Tu terlebih dah, bukan rukun. Tapi dengan lupa, tak batal. Bila subhanallah, makmum di belakang peringat, barulah sedar, rakaat kelima dah ni, wajib turun serta merta. Tadi dipanggil apa tu? Melebihkan rukun, fi'li berdiri, tetapi dengan lupa, tak batal. Sedar je, wajib turun serta merta. Dan sebelum salam, sunat sujud sahwi.
Ada gitu je. Dia berdiri dah, tak diturun balik. Berdiri kat kelima. Sama juga beginilah contoh. Ini pun jarang berlaku ni. Dia sujud atas latar kena tepat tajam dahi, sakit dahi. Kalau dia sudah tamakninah, kalau dia angkat je dahi daripada latar, dia sudah tidak boleh kembali pada sujud. Dia kena duduk antara sujud. Kalau sudah tamakninah. Kalau di sujud yang pertama kena tepat tajam, terangkat terus dahi dia, terangkat kepala tajam ni, makna dia belum lagi sujud yang pertama sebab belum tamakninah, maka dia wajib kembali kepada sujud yang pertama. Tapi kalau di sujud pertama kena tepat tajam, dia tahan dulu, dia tahan. Dapat dah tamakninah, sakit ni, dia pun angkat saja, dia sudah tidak boleh nak kembali sujud sebab dia sudah dapat sujud yang pertama, sebab sudah tamakninah. Dia angkat saja kepala daripada lantai tu, dia kena pergi kepada duduk antara sujud. Kalau dia sujud semula di tempat yang lain, dia sudah menambahkan rukun fi'li. Sebab sujud yang pertama sudah tamakninah, sudah terhasil. Dia panggil melebih tu. Melebih rukun fi'li dengan sengaja. Tapi kalau dia sujud atas latar, kena tempat tajam, dia terus angkat kepala dalam lantai, maknanya dia belum tamakninah lagi, berarti dia belum dapat lagi sujud yang pertama. Dia wajib kena sujud semula lah. Kalau tadi tu tak sengaja dah kena tepat tajam, terkejut lah dianya, angkat, maka dia wajib kena sujud kembali tempat hak lain lah pula, hak tak tajam. Tapi kalau kena tempat tajam, kena tempat panah, dia tahan dulu mula-mula, dapat qada tamakninah, qada subhanallah, barulah tak boleh dah ni, nak kena angkat dan sakit dah dahi, dia pun angkat. Tak apa, sebab dapat tamakninah dah. Tapi jangan pergi letak tempat lain pula dahi tu. Kalau kita tempat lain pula dahi tu, dipanggil menambah rukun fi'li. Ada ni. Hak ni hak tu imam ataupun semasuk dengan dia. Makmum lain. Makmum sujud molek-molek, bunyi Allahu Akbar, dia pun angkat kepala. Allahu Akbar, orang masuk semayang, bukan untuk imam. Tak imam sujud lagi. Hak tu sunat kembali balik pada sujud. Menambah rukun fi'li, dia mengikut imam. Makmum lain. Sekarang kita sujud, bunyi Allahu Akbar, kita pun angkatlah kepala daripada lantai. Tengok-tengok tak imam sujud lagi. Allahu Akbar orang belakang takbir kuat tu. Takbir kuat belakang. Lepas tu macam mana? Disunatkan kembali balik pada sujud. Menambah rukun fi'li, dia mengikut imam. Itu tak apa. Tu mengikut imam dia panggil. Tu makmum lah, makmum. Di sujud pertama dapat dah sebab dia tamakninah dah. Tapi dia bangkit kepada duduk kerana terdengar Allahu Akbar. Dia ingat ke tu imam berpindah rukun? Kena-kena tak? Bukan tu imam, orang belakang. Dia pun angkat tengok imam masih lagi sujud, dia disunatkan kembali balik kepada sujud. Itu tak apa tu. Walaupun rupanya menambah rukun fi'li, sebab ianya adalah makmum. Tapi kalau dia tak mahu kembali balik pun okey je. Dia duduk antara duduk sujud. Tapi seeloknya kembali balik sebab dia makmum. Jadi nampak di situ melebihkan rukun fi'li, betul. Tapi itu makmum. Itu tak apa. Hak tak bolehnya tu imam ataupun orang semayang seorang diri. Melebihkan rukun fi'li dengan sengaja. Perkara yang ke-16 yang membatalkan sembahyang. Ke-17-nya berdehem-dehem. Ni hak banyak ni dalam sembahyang sekarang. Dia nak baca apa tu? Dia baca surah. Tu berdehem-dehem orang panggil. Batal sembahyang. Tak sedap ustaz, berasa geli sini, gatal sini. Tak kira. Tak boleh berdehem. Mazhab Syafi'i. Tak boleh berdehem. Haram, membatalkan sembahyang. Ni banyak sekarang musim-musim tarawih gitulah. Maknanya kadang-kadang kita nak tupang turut belakang, akhirnya cari tempat kecil-kecil tu dah. Cari tu imam hak tua-tua, hak baca Al-Ha sudahlah. Imam tu baca Al-Ha tu lah. Tak apa. Biarlah nampak tua, barakah orang tua ni. Cari hak budak-budak muda, hak tahun lepas jadi tu imam tarawih. Tahun ni orang kampung tanya ayah dia, anak tahun lepas jadi tu imam tarawih surah ni, nak suruh semula tu imam tarawih tahun ni. Minta maaf, anak saya learning jadi congek mutu dah, dia kata. dia berhenti dah ngaji madrasah. Dia berhenti dah.
Lepas tu jadi kok dah jadinya. Jadi orang kampung ingat ke boleh pula tahun ni. Moga orang kampung sendiri ni tak cari orang luar, cari orang tempatang ni. Tahun lepas dia tak imam. Orang kampung tahun ni minta pula. Berhenti dah dia kata. Tak sempat habis dengan apa kau berhenti tambah dah. Lepas tu hidup kawan dengan pok-pok mak mutu dia kata. Jadi gitu. Jadi komang dah. Tu imam jadi bekas tu imam surah dia panggil. Kalau kena takak di polis terapik kau bekas Tik Masura tu. Uduh nama Tik Masura. Tak apalah, kita yang carilah Tik Imam Alha, hok kapung hok tua-tua pun tak apalah, barakah. Orang tua tu lebih barakah, semayang lebih khusyuk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.